Lepas tu kurang dari itu jadi melarat, sakit, gangguan tak habis-habis satu keluarga. Jadi kita pun berdosa sebab memberi saham, memberi laluan orang susah kepada tempat yang lebih susah. Jadi benda yang kamu tak pasti, kamu jangan suruh orang. Sebab dalam hadis kata ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang melakukan kebaikan. Begitulah sebaliknya, kalau awak menunjukkan kepada tempat jahat yang awak pasti dia jahat atau yang tak pasti jahat, awak pun nanti syubhat. Ni kena hati-hati sebab apa orang perempuan sekarang tak macam dulu, dia kerja kan, keluar kerja bermasyarakat kan, jadi campuran tu bebas. Oleh sebab itu suami kena letak betul-betul depan kita. Walaupun suami awak lebih pendek dari awak, awak lebih gemuk dari suami awak, tapi kena letak suami itu besar. Macam orang taruh tongkong, nampak kecil tapi badan dia besar semua. Walaupun dia kecil, dia pendek, dia kontot. Ada seorang dia, suami dia kena gangguan, rumah dia kena gangguan. Dia kata apa? Ustaz, tolonglah Ustaz buangkan apa ni, suami saya simpan banyak sangat benda-benda. Buangkanlah sependek tu sekali, kata dia. Lagi dia pergi sependek. Ustaz, buangkanlah sependek tu sekali. Yang suami tu dengar. Dia kata dia tak baik awak dengan sependek buat suami awak. Tak ada sependek, awak nak dapat perlindungan dari mana? Saya kata jangan. Dengan suami macam mana pun jangan rendahkan. Dalam sebuah kitab saya baca satu buah kitab. Subhanallah, kitab tu bertulisan Jawi, dia kata dalam satu riwayat. Riwayat tu kata apa? Kalau hadis tu sahih, alhamdulillah. Kalau riwayatnya tak sampai berjatuh, jadinya tibar, cukup. Kata dia, banyak hadis tu disebut. Sekiranya lakimu berkudis, sakit sampai kudis seluruh badan, kamu jilat kudisnya dari kepala sampai kaki, kamu tetap belum berjasa pada suamimu lagi. Subhanallah. Itu pun tak besar lagi, ada lagi besar. Lagi besar apa dia? Sekiranya ada lain daripada Allah boleh disembah, akan aku perintahkan si wanita menyembah suaminya. Wanita jawab, laki macam mana? Dia jawab ringkas je. Tak pernah nak cakap iya, mesti ada je. Laki macam mana? Laki macam mana pun tetap laki, kena hormat, sanjung selagi tak jatuhkan maruah kita, tak hina kita Kalau hina, jatuhkan maruah, bolehlah kita ambil tindakan yang wajar, bukan yang dendam, yang wajar, yang patut dikonseling ke apa Tak boleh laki macam mana. Laki macam mana awak yang pilih kan. Jadi kalau dia sanggup melakikan dia, sanggup taat kepada dia, itu. Si suami kalau sanggup mengistrikan dia, sanggup bela dia. Tak payah cerita bini aku mulanya auzubillah tu. Tak sanggup. Jangan. Awak dah sanggup kahwin dengan dia, kena sabar. Carilah formula macam mana nak kunci. Jangan pakai jampi pula nak kunci tu maknanya bagi nasihat agama. Itu maksud dia. Jadi itu dia tadi sihir apa bisa selesai. Kita masuk sihir apa? Sakit, penderitaan. Sakit hati, kasih sakit. Main badminton kalah. Main badminton kalah. Jadi dia kalah, dia malu, dia hantam kasih sakit. Ini berlaku di Kota Tinggi. Dia main badminton. Satu orang tu kalah dengan dia. Dia kalah, dia geram, jadi bomok. Aku tak pernah kalah, tiba-tiba dengan waknya aku boleh kalah. Dia malu aku, cari bomok. Bomok pula, lat 2-3 rumah dia. Ambilkan selipar dia, jampi, pop. Besok pagi orang tu tangannya macam tak boleh angkat, macam lumpuh. Jadi dia jumpa tukang urut pun urut, bismillah, urut, baik. Dia baik, tukang urut pula menjadi lumpuh tangan dia. Dia pergi kat saya dekat Masjid Seribuan. Dia ceritalah sebabnya dia rawat orang, urutkan orang tu baik, saya pula sakit. Dan saya bacakan Quran, jin tu berkata, dia kata, dia anu aku dulu, dia. Sebab apa engkau kacau tangannya sampai tak boleh jalan, tak boleh angkat, dia kacau aku dulu. Macam mana kata dia? Dia pergi belasah aku dekat badan orang tu, aku duduk kat orang tu sakit sana, dia pergi tolong aku, masuk kat dia. Jadi saya bacakan, minta keluar, dia pun boleh. Saya tanya tukang urut sekarang, alhamdulillah Ustaz, kenapa ni Ustaz? Jin dah sawak, kata awak pulas dia. Yang saya urut tu sama, Masya Allah, kata dia. Awak besar-besar badan pun kalah, kata dia. Dia masuk, dia marah dia, sakitkan. Jadi sakit ni ada banyak, kita tengok dia punya kategori. Tukang sihir akan membuat pemujaan yang mengandungi unsur-unsur kekufuran sehingga mendatangkan jin atau syaitan yang melaksanakan tugas-tugasnya. Sekiranya ia hendak menyakitkan sebagian anggota, sebagian anggota yang akan menggunakan patung contohnya, ini ada salah type maka paku
Seperti gunakan patung dan dia ambil paku dicocokkan. Contohnya nak sakitkan kepala, dia akan paku patung tu. Ini pernah satu kes saya jumpa, malahan banyak antaranya di Batu Pahat. Jadi seorang lelaki dia bersihkan surau, bersihkan tempat tanah perkuburan, nak buat surau surau dah ada nak diperelokkan. Tiba-tiba dia terlanggar satu tempat, dia sakit kepala. Masuk hospital Tok Lamina 1 bulan. 1 bulan masuk sakit tetap tak hilang. Jadi on the way balik ke Batu Pahat, bual-bual teksi itu kena saya, belok kampung saya masuk ke Pontian. Jadi saya bacakan Quran, saya dapati ada jin perempuan sudah 20 tahun dikhadamkan orang masuk dekat kepala dia. Saya tanya, kau buat sihir? Iya, aku buat sihir, kata dia. Tapi bukan untuk dia. Aku buat sihir untuk buat tuan punya kebun. Mana saya letak, dia kata di satu berhala ada paku di kepala. Saya pergi Batu Pahat. Malam tu saya pergi Batu Pahat. Dekat kubur tu, patung besar gini terpacak dekat kubur lama. Dia terpacak, kepala terkeluar ada paku besar gini. Paku tu besar cacak dekat apa? Dekat tengah kepala patung. Saya nak minta izin bakar di kebun di Batu Pahat, semua tak kasi. Kebun 10 ekar nak bakar di ujung kebun tak kasi. Takut. Kalau gitu saya bawa balik masuk Xbox, saya kata. Saya dah geram, bawa lesen masuk Xbox. Semua tak kasi. Saya bawa balik patung tu, saya pun tunjuk orang rumah. Dia kata, bang apa ni? Ini main-main ni. Apa ni macam-macam bukan-bukan buat balik dia. Saya bakar. Saya cabut paku dia. Pesakit otomatik baik. Terus 2 hari kemudian dia buat kenduri, dia jemput saudara mara datang. Tu dia paku. Oleh sebab tu ada setengah sihir dia buat, dia gunakan berhala. Dia bikin berhala, dia ganggang dekat api. Jadi bomo tu rumah dia ni semua patung, sampai beratus-ratus patung disimpan. Akan dicelik mata je, dia melihat, dia tengok mana aku nak nyaya. Dia kat patung ni dia ambil, dia ganggang kat bara. Pusing, dah taruh. Ambil yang ini pula ganggang. Jadi dia macam pakar lah kira. Bakar. Ada yang kaki digantung ke atas, ada yang dia sentiasa letakkan nasab kemenyan. Jadi sepanjang dia buat itu, orang yang keliling tu, yang penama tadi tu semua sakit. Untuk sakit kepala, sakit perut, sakit kaki, macam-macam. Jadi cara kaedah rawatan dua, sama ada dihancurkan berhala tadi kalau dapat, ataupun kita perintahkan situ keluar. Itu dia, itu sihir sakit dilakukan. Oleh sebab itu gambar-gambar ni kalau betul bahaya juga. Dengan nama dan nama ibu. Biasa digunakan nama dengan ibu. Dia baik juga digunakan nama ibu sebab orang biasa tahu nama ayah kan. Kalau masuk gambar Fatimah binti apa, nama ibu jarang. Jadi sihir banyak dia nak pakai nama ibu. Jadi nama mak rahsia nama ibu dia gunakan. Dia dapat 2 nama ni, dia punya sihir buat cepat. Tak tahu apa rahsia dia. Jadi kalau orang mengubatkan orang tanya nama mak, hati-hati sikit lah. Kalau kebetulan awak bin siapa, bin Osman, mak nama siapa, itu tak apalah, itu gitu saja. Tapi kalau binti mak siapa, itu kebanyakannya menggunakan kebatinan. Jadi ada 2, satu bentuk sihir betul, satu bentuk kebatinan. Kebatinan dengan sihir lebih kurang aja. Lebih kurang aja. Kebatinan dia beza sikit, dia guna Quran. Contohnya ada satu persilatan, satu untuk guru tu ajar saya silat pukulan. Tadi nama pukulan ada sambung dia, saya tak mau sebut lah. Jadi saya kata macam mana nak belajar dia. Dia punya latihan senang. Latihan dia seorang boleh. Saya pun latih lah, tepuk memang sedap. Tapi dia kata mesti nak baca ni dia. Baca gini, baca la ilaha illallah masukkan ke tangan, tarik kata dia. Baca ni selawat, masuk, tarik, masukkan ke badan, tarik. Tu kalau tengok memang benda tu Quran kan, selawat Quran semua tak nyeleweng. Itu kebatinan, jangan silap. Kebatinan ni sebagian sihir juga. Masukkan naik Quran sini, masuk sini. Kita katakan Quran betul, kalimah Allah kan, betul memang. Tetapi ada syarat dia lagi, iaitu setiap kali kita belajar dengan guru, kita mesti bagi dia sesuatu. Tak kira lah RM1 ke, RM2 ke, RM10 ke, yang penting mesti lepas belajar bagi sesuatu. Yang baik bagi 100 lah, yang lokit bagilah RM10 ke. Ini jenis syarat dia tadi. Guru tu kata kalau awak tak bagi ni, nanti awak kena bala, boleh kena kemalangan, boleh kena apa tadi. Jadi saya tak nak bagilah. Dia kata tak apa lagi, saya tak nak apa ilmu macam ni. Dia ajar saya silat, tapi dia suruh buat itu semua saya tak bagi. Sebab apabila ada syarat begitu, itu kebatinan. Masa satu hari saya tengah rawat orang, satu kes lagi orang datang. Saya tengah rawat, jin tu tak mau keluar.
Satu orang datang dekat ustaz, biar saya tolong. Oh pandai ubah, pandai. Dia pun pakai kalimah. Ini berlaku dekat klinik saya kat Pasir Gudang. Dia pakai kalimah, dia pun baca apa kalimah, dia baca dia bergigil. Betul-betul macam kungfu nak pecahkan batu-batu. Wah, betul-betul gigil Kalau tengok sekali lagi betul-betul macam orang biasa sembelih. Wah. Saya kata apa buat ni? Dia tak bercakap betul. Wah, dia hentam itu. Orang tu jerit. Wah, dia jerit. Wah, hebat juga, saya happy. Buat lagi sekali. Orang tu jerit lagi, saya pun happy lagi. Dah habis, jin tu tak keluar, dia pun termengak. Saya kata, dah habis awal-awal dah. Ustaz, ini keras Ustaz. Ini bukan keras, awak yang lembik, saya kata. Ini cara dia gini, saya kata. Ambil, saya tunjukkan cara dia. Sesudah sakit, saya cari rotan 2-3 batang. Kat sebelah saya memang ada rotan. Ambil, ini duduk, selunjukkan kaki. Kau nak keluar tak nak? Tak nak. Kau nak lawan aku? Dia cakap gitu. Bukan nak lawan kau, nak bunuh kau saya senang. Sebat 2-3 kali minta ampun, keluar. Orang tu tercengang, dia termengar-mengar dengan gitu dengan kalimah. Sebenarnya itu yang pakai baca, pakai gini, pakai tarik itu kebatinan. Kebatinan kalau saya nak ceramah kena satu kuliah khas bab kebatinan je. Jadi banyak orang keliru. Asal dia kata gunakan Quran aja itu kalimah. Itu hak, tidak kebatinan. Kebatinan ni dia mempercayai setiap ayat ada khadam. Itu dia. Ayat ni ada khadam, ayat ni ada khadam, ayat ni ada khadam. Jadi bab hadis tentang khadam, semua hadis maudhu'. Tak ada satu yang sahih. Maudhu'. Dia reka, dia cipta. Maksudnya. Okey. Baik, kemudian tukang sihir membuat pemujaan yang mengandungi unsur-unsur kekufuran sehingga mendatangkan jin atau syaitan yang melaksanakan tugas-tugasnya. Sekiranya ia hendak menyakitkan sebagian anggota, digunakan patung, paku, dicocok di kepala dan sebagainya. Kemudian bila nak hapus sehingga patung itu dimusnah atau pesakit dirawat. Cara dia musnah berhala tadi, ini ada syaratan kita maaf. Yang kedua, ataupun kita rawat. Walaupun patung tak dimusnah, tapi ada kalanya boleh sembuh dengan rawatan, insya-Allah. Kebiasaannya si mangsa akan merasa digigit semut. Ini contoh benda itu datang. Di mana-mana anggota badan. Apabila dipegang, ia akan melarat. Dan bila disentuh, ni tak terlalu jauh lari. Nanti kita boleh tanya jurutat di mana ni, kita punya saman dia. Bila disentuh, dan bila disentuh, dia akan boleh jadi melarat dan membawa maut. Betulkan bahasa tu. Disentuh, dia akan melarat dan boleh membawa maut. Contohnya gini. Dia tengah duduk, tiba-tiba rasa macam semut gigit. Apa ni semut gigit kan? Dia pun pegang. Garuk, sini pula sakit, garuk, dia sakit, terus masuk hospital. Masuk hospital, kata doktor, kuman naik kepala ke apa begini, tepuk-tepuk ICU, meninggal. Jadi asalnya sikit je. Ataupun tiba-tiba tersandung satu benda, rasa kebas kat kaki, kebal, besok melarat, boleh jadi maut, boleh jadi lumpuh. Jadi asalnya hanya kecil saja. Kecil tapi dia melarat. Ini namanya sihir sakit. Dia jarang sekali selepuk sakit tak ada, dia sikit-sikit. Itu dia. Dan kebiasaan asbab dia juga asbab duniawiyah. Asbabnya asbab keduniaan. Contohnya sebabnya jatuh ke kat bilik air, contoh terantuk ke, terlebih makan seafood ke. Contohnya sebabnya sebab keduniaan. Tetapi rupanya itu sihir. Okey. Jadi apabila ada satu sakit yang pelik tiba-tiba melarat, kita jangan gopoh. Kita cuba juga orang-orang pandai, tolong cekkan, periksakan. Harus dia adalah sihir. Satu kes di Benut, di api-api seorang Pak Haji itu sakit, tak boleh jalan selama 4 tahun. Pakai pampers 4 tahun, pakai pampers. Orang tu nama dia Sirun nama dia. 4 tahun pakai pampers. Umur 53 masa tu. Anak dibawa ke klinik saya di Seri Bunian, baring kat lantai. Tak ada tilam, tak ada apa, baring kat kapet. Pinggang ke bawah semua tak boleh gerak. Kaki dia bengkak, saya picit kaki dia, keluar macam Colgate. Saya kata kepada anak dia, ini gout ni. Dia kata, Ustaz, bukan gout. Dia pergi doktor cek, tak ada gout, tak ada apa. Saya pun tengok, tak ada gout ni apa pula saya pun cek. Saya cek ada satu jin perempuan dalam badan dia. Saya pun pijak kaki dia. Saya pukul punggung dia, saya pijak kaki dia. Anak dia jeling dia.
Bapak aku dah sakit, ustaz ni juga asal bapak aku. Jadi relax dulu, jangan marah ustaz. Ustaz buat, dia tahu apa dia buat. Saya pukul, saya juga sebut semua. Keluar suara lain. Suara perempuan. Anaknya terdiam tengok lah. Orang lelaki suara perempuan. Sebab apa kau kata dia? Aku nak bini dia. Bini dia kerja Singapura. Aku nak bini dia, tapi dia tak nak ceraikan bini dia. Jadi aku kena kasih dia mati. Dia mati, aku kebas bini dia. Jadi jin itu bercakap menggunakan lidah tuan dia. Kalau tuan dia ada niat nak bini dia, jin itu bercakap seolah-olah dia yang nak. Padahal yang nak tuan dia, ni dia pula. Patutnya cakaplah tuan aku nak bini dia. Dia jin dah tak sedar diri dah. Orang kasih dia bekerja, dia pula mengaku. Patutnya tuan aku nak dia, kan gitu. Dia tak, aku nak dia. Biasa jin akan gunakan bahasa tuan dia. Tapi kalau kau nak bini dia betul, kau bunuh dia sekarang, aku nak tengok. Aku dah 4 tahun nak bunuh dia tapi tak mampu. Kalau tak mampu, keluarlah. Aku pula bunuh kau, saya gertak dia. Pukul, minta ampun. Keluar, saya terus bangun jalan. Saya kata, Haji jalan, dia jalan. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi jalan. Saya kata, Haji kenapa jalan macam gitu, kengkang-kengkang. Macam urko, maksud ada cerita-cerita urko apa tu. Orang monyet kira kan, yang jahat bawa senjata tu. Dia kata, macam mana tak jalan gini Ustaz? 4 tahun dah tak jalan, dah lupa. Lepas tu pampers besar sangat, saya XL. Kengkong jalan. Dia punya gembira dan 4 tahun tak boleh jalan tu boleh jalan. Lak 1 minggu saya tengah rawat dia datang pakai motor SS. Maksudnya Yamaha SS tengah top keluar SS tu laju tu. Kalau awak naik motor heli pun tak boleh menang motor ni. Laju betul. Wali division ni actionnya besar. Datang pakai spek hitam, pakai jaket Lee. Season Lee. Assalamualaikum Ustaz. Ketawa-ketawa. Tu ni kenapa pula ketawa-ketawa. Assalamualaikum Ustaz. Apa Ustaz? Macam kenal dia. Saya kata, Haji ni siapa? Saya yang datang yang lepas Ustaz kata jalan kengkang-kengkang. Awak ni subhanallah masih segak dengan motor, dengan jaket. Dah segak. Jaga kebun sawit 7 hektar. Kebun sendiri 7 hektar, kebun orang 7 hektar. Jaga sawit. Badan umur 52. Sehat walafiat. Besok datang lagi bawa gambar 2, gambar perempuan, 1 gemuk 1 kurus. Ustaz pilihkan yang mana satu ni. Sehat. 4 tahun sekali kita pukul terus boleh jalan. Ini dia. Ini namanya sihir sakit, dia nak kasih mati. Ada kalanya tiba-tiba pergi doktor cek buah pinggang rosak. Subhanallah. Tak masa-masa buah pinggang rosak itu jin duduk kat buah pinggang dia. Tiba-tiba ketumbuhan payudara, kanser payudara. Kita tahu kan sekarang 80% wanita akan terjangan kanser payudara. 80%. Jadilah awak orang yang 20%. Saya punya jiran kena, saya punya kerani kena. Datang ke saya kena kanser, 3 hari lagi doktor nak potong, nak buang. Jiran saya pun kena, 3 hari 4 hari doktor nak potong buang. Saya pegang macam telur ayam besar. Saya terpaksa pegang nak tahu betul ke bila. Saya bagi minyak yang saya ramu tu yang awak berebut-rebut beli tu. Tu dia. Saya bagi minyak tu minum dan sapu. Saya bagi sedikit ubat homeopati, saya bagi dia ubat katolaka, saya bagi dia calcination bagi dia makan. InsyaAllah baik, insyaAllah saya yakinlah, kita minta pada Allah ini minyak, insyaAllah kita dah ramu dengan sebaik-baiknya, awak sembuh, jangan takut, jangan risau lagi kata tidur. 3 hari bagi doktor nak potong, doktor tengok tak ada. Doktor tak percaya, doktor pergi x-ray lagi, tunjuk x-ray kat saya, x-ray semua clear kosong. Saya pun ambil dia kerja dengan saya sekarang. Itu dia. Yang satu jiran saya kat sebelah, dan nangis-nangis dah. Sebab kalau kanser payudara, kalau kita potong, ingat ni, saya ingatkan sikit, kalau kita potong, biasanya dia potong saya, dia akan kena kat urat sini. Highway dia akan terganggu. Dia kena kat urat ni, jantung tangan awak akan membesar 4-5 kali ganda daripada tangan biasa. Okey, dia akan besar, dia bengkak besar. Dan besar tu bisa, kemudian doktor akan kata dia melarat, dia akan kasih awak ubat morfin lah. Itu yang terakhir, tak ada harapan sembuh lah. Jadi alhamdulillah dengan perubatan gabungan perubatan Islam dengan herba-herba dapat membantu, dan banyak kes yang dapat dipulihkan alhamdulillah. Jadi kita pergi doktor cek, dapat kita boleh bantu rawat. Jadi saling membantu antara doktor alopati dengan doktor tradisional kita panggil doktor herba ni, kita boleh bantu. Jadi ini boleh kena. Gangguan tadi boleh menyebabkan tumbuh di mana-mana. Tumbuh kat sini, tumbuh kat buah pinggang, tumbuh kat kepala. Dia boleh tumbuh dengan tiba-tiba.
Dan dia juga boleh dihilangkan, setengah kes dihilangkan juga dengan tiba-tiba. Okey, jadi kalau ada kes gitu kita relax, kita usahakan. Kemudian tandanya ialah mengalami sakit yang berpanjangan pada salah satu anggota, bisa je tak hilang-hilang. Satu tempat tu bisa saja tak hilang, itu dia. Kedua, sering diserang sawan. Sawan tahu dia macam epilepsi. Kalau epilepsi istilah kita gila babi Nabi juga yang kena mata ternaik air keluar Alhamdulillah, sawan syukur aja kita dapat rawat sawan banyak kes yang Alhamdulillah. Ada kes satu budak 10 tahun, dia tengah ngaji, dia sakit kepala, dia sawan. Dia pergi pakar, dia ambil air tuan belakang. Lepas ambil tuan belakang, dia balik sawan lagi. Dia pergi tempat saya gunakan kaedah kita, gunakan herba, gunakan bacaan Quran, bacaan air. Sampai ke hari ini dah masuk setengah tahun, budak tu dah tak pernah kena sawan lagi. Obat tu kita totally kita berhentikan. Ada yang kena sawan dah 30 tahun, ada yang 5 tahun. Alhamdulillah dapat kita berhentikan obat. Itu dia. Jadi maknanya ada harapan boleh kita bantu, insya-Allah. Mengalami lumpuh pada salah satu dari semua anggota badan atau semua anggota badan, lumpuh sebelah. Biasa orang stroke sebelah kiri, sebab kolesterol telah menutupi saluran darah. Jadi saluran darah awak kalau tertutup, dia akan berlaku rasa selalu sakit pening kepala. Ingat kalau ada selalu pening, kena hati-hati, kena pergi doktor cek. Pening kepala dan selalu bengal dekat belakang sini. Kat belakang sini rasa bengal je. Ataupun dekat tengkuk tegang, sini rasa tegang. Kalau tegang, sekali-sekali jangan diurut ke atas. Kalau kita nak urut, kita tak tahu kenapa kan, kita urut ke bawah. Jangan banyak-banyak, sekadarnya. Taruh minyak agak lembut sikit, tarik-tarik ke bawah gini. Jangan ke atas. Kemudian dia akan tegang di bahu. Tegang di bahu. Debar-debar. Sikit teranjak berdebar, sikit teranjak berdebar. Orang Assalamualaikum dia berdebar. Naik motor orang Hon pun berdebar. Itu mana salur dah sumbat, darah jalan tak lancar. Kebas, dan paling banyak kena kebas sebelah kiri. Buat kerja sikit, tangan dah mula kebas, kaki mula kebas sebelah kiri. Cepat marah. Orang tidur terganggu-ganggu, terjaga-jaga. Itu maknanya saluran darah dah sempit. Kes yang macam ini biasanya, dia pergi doktor cek, doktor kata tak ada apa-apa. Kebiasaan gitu. Sebab doktor ambil darah awak. Dia ambil darah, dia tengok pada darah. Dia tengok kolesterol ke apa-apa tak ada dalam darah. Yang sumbat ni bukan situ, yang sumbat ni dalam salur. Dalam salur nak kena pergi doktor yang pakar lah, baru dia dapat cek saluran darah awak sumbat. Jadi apabila saluran darah kita sumbat, darah kita beku, ada blood clot kan, dia beku, dia akan mengalir macam berbola, dia mengalir ikut darah kita. Normal ikut darah jalan mengalir. Kebetulan sampai dekat urat yang sempit saja dia terus tersendal. Tersendal itu yang jadi putus. So dia yang meninggal itu. Dan telinga berdarah, stroke ataupun meninggal terus. Jadi darah tu berjalan kan, jalan sampai satu tempat dia tersumbat, tersangkut. Itu hadir. Oleh sebab itu kalau ada rasa pening-pening mengal-mengal, insya-Allah boleh bantu dengan apa, rawatan boleh dibantu. Urut pun kena hati-hati kalau dalam kes. Sebab itu yang orang tukang urut saya nasihatkan, kalau kita jadi tukang urut, kita kena banyak ilmu tentang ni. Sebab kalau orang sakit kepala kena hati-hati urut. Jadi murid saya terutama, kalau nak ubat orang baru balik hospital, orang baru masuk hospital, baru balik hospital, kita nak rawat orang ni kena hati-hati. Sebab orang yang baru balik hospital kadang-kadang belum stabil. Orang masuk hospital belum stabil, jadi kena hati-hati. Takut kita main cekik-cekik, engkau keluar, kita pukul, meninggal terus. Dia kata, okeylah aku keluar, dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hati-hati. Kalau kes agak berat, kita rasa tak berani, kita jangan rawat. Sebab takut kita baru pegang sikit, jadi asbab akan mati, dan kita pula kena. Itu dia. Kemudian mengalami lumpuh, kemudian melumpuhkan semangat dalam melakukan sembarang aktiviti. Itu dia. Semangat tak ada, nak pergi kerja je sakit badan, sakit pinggang dan sebagainya. Baik. Ini proses dia. Ini kan tak habis ni macam ni. Kalau tak habis boleh ke? Baca je lah. Proses sihir penderitaan adalah melalui 3 cara. Ini dia. 1, jin menyekat program yang telah ditetapkan oleh akal. Mana yang Allah telah susun. Akal kita Allah susun, jin kacau. Dari terus disalurkan ke anggota
anggota badan dan menyebabkan sebagai anggota tidak berfungsi. Maknanya otak kita boleh mengarah kan. Kalau kaki luka saja dia pergi sampai ke otak arahkan keluarkan cecair kan. Keluarkan cecair, dia terus darah tak mengalir lagi. Jadi otak bagi arahan keluar cecair, dia keluar cecair putih. Cecair putih itu akan sekatkan darah kita dari mengalir. Jadi jin ni duduk kat mana? Kat otak dia. Dia duduk kat otak dia, dia sekat dia punya urat-urat yang pergi ke alat-alat tertentu. Kadang-kadang dia sekat pergi alat kelamin dia. Jadi orang lelaki terus tak boleh lagi dah. Kata ustaz saya dulu, kulibat alif wawan. Masa saya sekolah, alif jadi waw. Seorang budak perempuan tanya, ustaz alif jadi waw tu apa? Murid perempuan tanya. Dia kata mula-mula gini, sekarang gini. Ya alif jadi waw habis. Jadi diurutlah benda tu setengah mati, tak akan tegak. Pasal dia bukan sakit kat situ. Yang tukang ubat pergi urut, tenyir, tarik, vacuum, sedut, jentik, tak hidup. Jadi rupanya dia sakit dekat sini. Jadi macam mana dia nak rawat? Dia kena rawat, keluarkan benda yang duduk dekat sini. Dia keluarkan benda tu, bila keluar saja, kontrol tadi mula bekerja balik. Itu sebenarnya, tapi banyak orang keliru. Ada juga yang boleh diurut. Alhamdulillah banyak yang boleh. Ada yang tak boleh diurut. Dia kena rawat dari otak dia. Kacau, habis mati. Kemudian ini bukan lelaki saja sebenarnya, perempuan pun kena juga. Jin sekali tidak ini subhanallah, yang type ni silap banyak sangat. Nombor B tu ada silap. Pasal saya sebenarnya nota ni siap, jangan tak sempat hantar ke saya, sebab saya hantar pun lewat. Dia tak sempat semak jadi minta maaf ada silap type Orang yang tadi pernah ngantuk sial Jadi jin sekali-sekala tidak berfungsi, itu pun ada tersilap. Sama ada jin menghantar program kepada, sama ada dia hantar program kepada badan terlalu cepat. Itu dia yang menyebabkan sebagai anggota badan kejang dan tidak bergerak walaupun anggota tersebut tidak lumpuh. Ada kalanya dia hantar utusan dari otak cepat sangat, maknanya tak selari ikut dia punya arahan. Terlalu cepat, itu jadi apa? Kan jadi sawan, jadi fit. Pasal program ni cepat sangat, macam komputer melaju sangat. Kalau awak buka keset Quran kan, saya kata ngaji, ada normal, ada slow, ada apa? Lambat kan? Kalau kita bisa normal, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang laju, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada kan keset. Jadi dia hantar cepat sangat, jadi kita tak tentu arah. Arah terlalu cepat, jadi tak tentu arah. Kalau dalam istilah moden dia kata itu sawan tu berlaku, histeria sawan berlaku dengan sebab kata dia kelenjar adrenal terganggu kata dia. Yang menjadi berlakunya mengurus badan jadi kurus cepat, jadi fit. Kemudian dia berlaku apa? Satu lagi kerana chemical reaction kata dia, yang berlaku dalam tubuh kita tak seimbang, jadi sawan. Itu dari segi moden begitu. Oleh sebab itu doktor mencipta pakar-pakar mencipta obat-obat tertentu macam mana nak melawan benda-benda yang tak stabil. Jadi dia bagilah obat. Jadi orang yang jadi sawan, jadi mentor cakap seorang makan pil tu semua senyap. Kan? Saya panggil obat Robert. Kalau dia tak makan tu dia agresif, dia pecah itu, pecah ni, dia bercakap tak berhenti. Makan tu dia tu senyap slow. Jalan pun slow. Dia. Jadi dia bagi obat terus pergi ke akar-akar tunjang otak dia tu. Dapat kawal. Jadi dia slow. Jadi itu dia tak baiklah sentiasa gitu saja. Kalau dia berhenti dia mengamuk. Kalau dia tak berhenti obat dia jadi gitu. Jadi kita cari alternatif membantu menghilangkan keadaan tadi. Baik, kemudian itulah seterusnya macam mana sihir sakit dilakukan terhadap seseorang. Ada kalanya jadi buta, mata terus tak nampak. Ada kalanya telinga terus jadi pekak. Tiba-tiba jadi tak dengar, doktor cek semua normal. Tiba-tiba tak boleh cakap, doktor cek semua normal. Boleh berlaku. Ada kalanya terus tak boleh menelan. Macam-macam kes lagi. Dan pembedahan dilakukan atas kes itu biasanya tak dapat menolong sangat. Ada kalanya telinga jadi pekak gini, kena bedah baru boleh. Jadi pembedahan biasanya tak dapat menolong. Habis duit saja lah. Menolong terlalu jarang. Okey. Ini minta maaf lah kalau ada silap. Kita terus pergi kepada rawatan sihir penderitaan.
Baik, rawatan saya tak bahas di sini sebab rawatan ini perlu kepada kuliah khas. Sengaja saya tulis supaya saudara-saudara boleh baca kat rumah kan. Kalau kata saya penderitaan, saya nak cuba rawat sendiri, saya katakan ada dia punya apa? Ada dia punya arahan di situ Kalau saya tak boleh nak buat macam mana, tanyalah ahli perubatan kita. Baik, pergi kepada saya pendarahan. Saya pendarahan ni senang saja, iaitu istihadah. Dalam istilah fikih dia panggil darah istihadah. Dalam istilah perubatan dia panggil al-foms, darah yang keluar tak berhenti-berhenti. Dalam perubatan dia panggil saya pendarahan. Maaf cakap, bila dia nak bersama dengan suami saja keluar darah. Nak bersama saja keluar darah. Jadi suami jadi fed up lah, boring. Gitu Walaupun bukan waktu haid, tapi dia keluar terus pendarahan. Ada yang sampai kurus badan dia sebab darah sentiasa keluar. Ini mesti pendarahan. Ini wanita lah, laki-laki tak ada. Baik. Jadi kat situ ada ahli perubatan mengajar kita dalam kitab-kitab dulu. Dia kata tulis kat sepotong roti. Roti Perancis tu, yang panjang. Tak kisahlah kalau awak beli kat kedai, dia kata ni roti apa? Ni roti Jerman ke dia, tak kisah. Nama tak kisah. Cuma kita gelar dia roti Perancis kan. Kalau dia kata ni roti Jerman pun tak kisah, boleh. Yang panjang, yang kulit keras tu kan. Ambil tu, tuliskan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tak semua orang boleh buat sebenarnya ni, walaupun ada kaedah, tapi tak semua orang boleh buat. Cuma kaedah umum kita tunjukkanlah. Kita tulis ayat likulli naba'in mustaqarrun. Kita tulis kat roti itu 3 bahagian, potong 3, dimakan 1 hari sekali. Pagi sekali, tengah hari sekali, petang makan sekali. Dia makan kali itu insya-Allah darah tu stop. Ini saya biasa buat Jadi ada pesakit kita suruh buat sendiri, dia buat tak jadi. Saat saya makan mesti keluar. Maknanya tak semua orang lah. Ada yang buat jadi, ada yang tak jadi. Itu normal lah. Begitu juga doktor kan. Ada doktor dia bedah jadi, ada doktor bedah sikit, gunting tertinggal, screwdriver tertinggal. Macam mana kau ni? Bedah bisul, gunting tertinggal, screwdriver tertinggal. Doktor lain bedah perut sebesar-besar, tak ada satu benda tertinggal. Ini tinggal kuala lah, itulah, inilah. Jadi begitulah. Ada kalanya orang melakukan tu boleh sembuh, ada kalanya tak boleh sembuh. Ini semua kelebihan daripada Allah. Itu dia. Sebab kata Syekh Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah pun mengatakan, apa dia? Quran ni kalau dia baca oleh lisanul abrar, lidah orang baik-baik jadi penawar. Habis awak baca tak baik-baik, ada tak baik itu. Pak Haji tu kasih saya air, baca bismillah, saya minum terus sihat. Alhamdulillah, lidah tu lidah orang baik. Saya baca surah Baqarah habis, tak baik pun kata dia. Jadi yang dikatakan lidah baik, macam mana lidah baik? Pertama, jangan sakitkan orang, menyakitkan hati orang. Sebab Allah kata apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Kata Allah kan, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan bicaranya. Jadi kalimat kallama ni, kata ulama, kallama maknanya ialah mengguris. Dalam kamus Arab, kallama ni mengguris. Bila kita guris orang dengan pisau, dia akan luka. Jadi kallama ni mengguris. Kalau kita cakap kena hati-hati, sebab cakap-cakap tu adalah gurisan. Kita cakap orang terguris. Guris di tangan boleh diobat, tapi guris di hati buruk badannya, lama nak baik kan. Jadi kita nak jadi orang baik, lidah jaga. Jangan guris orang, dan kita kena bersifat lebih tawaduk. Tak rugi orang tawaduk, betul lah kita insya-Allah, mudah-mudahan kita tolong ni, mudah-mudahan Allah izinkan tuan rumah bagi kita insya-Allah. Minta maaf lah cik, saya lambat datang, tapi insya-Allah sebab majlis sambut terima kedatangan kita dengan baik, insya-Allah sembuh. Gitu saja. Jadi cakap yang baik-baik, lidah yang lembut-lembut, jangan mengguris orang. Jadi kat situ maknanya boleh jadi barakah tu timbul. Kita baca Quran boleh jadi penawar, datangnya berkah sebab kesabaran, sebab ketawadhuan kita kepada sesama insan. Itu dia insya-Allah. Ini paling penting dalam ilmu perubatan Islam, paling penting sekali. Jadi darah tu keluar tak berhenti-berhenti, sampai doktor pun terpaksa bagi obat perancang keluarga, setengahnya dia bagi tu untuk stop darah. Ada budak umur dia 9 tahun dia keluar haid banyak sangat. Bukan 9 tahun, 7 tahun. Jarang berlaku banyak sangat. Doktor terpaksa bagi pil hormon atau perancang keluarga bagi makan. Baru dia stop. Jadi ini antara sebabnya mungkin gangguan. Dan ini pengalaman saya kaji, orang perempuan biasanya kalau ada stres saja, stres sangat, ada masalah keluarga, dia akan mudah berlaku sakit perut. Biasa sakit perut yang bisa.
Kemudian boleh jadi apabila dia bersama dengan suaminya, boleh jadi ada sekatan kat dalam. Yang satu boleh ada sekatan kat dalam. Dan ada kalanya sihir begitu, dia tak boleh bersatu. Sekat, di dalam ada sekat. Seperti ada tulang atau ada daging yang menutup. Ini dalam fiqh dia kata ratqa, satu lagi qarna. Satu tersumbat tulang, satu tersumbat daging. Ratqa, daging, qarna. Kalau lelaki ada lagi penyakit dia sendiri Onak atau jumbun dan jumbun. Jumbun. Baik, ini ayatnya dituliskan di kulli naba'in mustaqarron. Dalam bab rawatan saya tak bahas panjang di sini dan insya-Allah disembuhkan. Dan satu lagi pendarahan di dahi, di hidung, keluar darah banyak. Dan kitab ulama dia kata boleh dituliskan ayat kursi di dahi. Dituliskan dengan apa? Dengan za'faran. Sekarang ada air musaffa kan, dibuat dalam za'faran dengan za'faran kan. Tuliskan ayat kursi dengan air za'faran di dahi, kemudian dibiarkan kering. Katanya itu memberhentikan darah yang keluar di hidung. Tapi kalau ada sebab panas, kita boleh gunakan air batu lah kan. Ambil air batu tu tekap taruh kat dahi dia. Budak-budak dulu selalu kena budak sekarang jarang. Saya dulu kecil-kecil selalu kena. Main panas-panas tengah-tengah hari buta kan, balik nanti dia keluar darah. Mak ambil air batu taruh kat sini. Dan itu ada kalanya gangguan jin atau gangguan syaitan. Itu dia. Baik. Selanjutnya sihir menggagalkan pernikahan. Ini dia, kahwin tak jadi. Tujuannya ialah untuk menggagalkan pernikahan seseorang dengan meminta bantuan tukang sihir bagi mendapat khidmat jin dalam usaha ini. Jin akan menunggu masa yang sesuai untuk masuk ke dalam jasad mangsa tersebut. Adalah seperti berikut, tengok. Jin tu tunggu time. Jadi orang tu pinang anak orang, pinang anak mak lima, tolak. Anak saya masih nak belajar lagi. Yalah, macam mana orang tak marah? Awak tak cakap betul. Dia cakap anak saya masih belajar lagi. Sekarang anak awak dah 30 tahun nak belajar apa? Jadi marahlah tuan tu. Dah 30 nak belajar otak je. Ini ngada-ngada dah ni. Sombong sangat dia hentam kasih sihir. Tak laku. Jadi kalau awak dipinang, anak awak dipinang, awak tak suka, awak nak cakap apa? Cuba. Dah ambil kursus ni dong. Ini dia nak ambil kursus juga kan. Kalau orang datang pinang, kita tak mau terima, dia cakap macam mana? Takkan nak cakap anak saya masih belajar padahal anak awak dah kerja, dah bohong. Anak saya nak kerja tak boleh kahwin ke? Jadi cuba yang logik-logik kan nak jawab macam mana. Katalah awak punya anak kena pinang, awak tak suka. Cuba jawab macam mana? Cuba kak, cuba berlakon dah sikit. Anak saya tak selek dengan anak awak gitu. Anak saya universiti dia. Jadi kita cakap terang-terang lah. Cakap yang nak kahwin tu mereka, kita mak bapak ikut saja, beralas kan. Minta maaf lah. Jadi anak saya nampak nangis sekarang ni, belum lagi terbuka nak kahwin. Mungkin anak awak ni bukan jodoh dia. Cakap baik-baik. Kalau itu pun nak marah, pulang lah. Kalau dah baik-baik pun nak marah, macam mana kan? Tapi orang Melayu ni gitu. Melayu dengan Melayu ni cakap baik pun marah. Itu heran tu Orang dengan bukan Melayu tak marah. Ni contoh saya duduk kampung. Biasa kan kalau pergi kedai Melayu, makcik nak kelapa parut 2. Makcik tu pun saja je buat kerja lain. Lama-lama dah boring. Makcik nak kelapa parut 2. Lama-lama makcik ni saya dah datang dulu, dah gaduh, besok tak datang lagi. Tapi kalau kedai orang bukan Melayu pergi, Pek kasih kelapa 2. Okey. Dia tunggu 1 jam pun tak siap. Dia marah Pek itu, besok pun datang lagi. Tapi dia sesama bangsa dia ni, orang Melayu ni, saya heran gitu. Kenapa tak dia pun sensitif tu. Sikit nak buruk sangka, pergi beli makan, pergi beli kuih. Dekat kuih tu ada apa? Ada terbeli kuih basi. Dah cerita ke orang kuih dia basi. Awak dah beli kuih dia 5 tahun tak pernah basi, baru sekali basi. Apalah salah, maafkan. Tak ada. Aku tak nak beli makcik. Aku beli kuih dia pun boleh basi. Aku nak makan dengan lapar. Dia cerita dia kat orang. Perangai itu berdosa. Itu fitnah juga namanya. Takkanlah basi sekali nak basi 10 kali. Kita pun percaya dengar. Allah dah tegur. Ya ayyuhallazina amanu. Orang beriman telah datang kepada kamu orang fasik membawa berita, hati-hati. Jadi maknanya jangan gitu. Kita tengok dia manusia ada silap, kita pun manusia ada silap. Sudah, itu dia. Kalau kita tak nak, kita diam-diam. Jangan kita jaja kat orang. Janganlah makan kedai makcik tu, lontongnya pun tak ada santan dia kata. Kita tak suka, sudah.
Kalau saya bicara, saya cakap terang, saya kalau makan tak sedap, saya jumpa tauke dia. Saya makan tak nasi goreng, makan dia lain macam, saya jumpa tauke dia. Bang, minta maaf bang awak punya masakan semua best, tapi salahkan kurang bang, besok lebihkan sikit. Kita cakap, terima kasih awak tegur saya. Bang, awak punya teh tarik semua sedap, tarik dah cukup tinggi dah, semua dah hebat dah. Tinggi dah cukup tinggi, tolak dah cukup, masuk semua 100% dalam apa, dalamnya taklah tarik, tolak semua 50% tumpah kat lantai. Tapi sayang bang, susu kurang bang. Wah, kalau ada susu saya mesti kau. Wah, besok diubah. Jangan kita terus merajuk tak nak pergi. Kalau awak semua dah tak nak beli kari pak Cik Lima, tak nak beli teh tarik Pak Husin, siapa nak belanja? Kan? Jadi gitu. Jadi kita kena ingat kekurangan kita, jangan nasib tengok kurang orang. Itu dia. Jadi sihir pernikahan ni, apabila masuk sihir ini ada tanda. Pertama, ketika malam dia rasa takut. Anak kita nak kahwin, asyik tak jadi je. Dia suka, orang tak suka. Orang suka, dia tak suka. Kita kena tanya dia, nak ada tak malam-malam dia rasa takut? Bawa kitab ni, siapa tunjuk interview anak awak. Mak, engkau tengok, ada takut tak malam? Ada mak, riot. Wah, satu tanda. Lepas saya masuk bilik rasa seram macam ada orang ikut. Biasanya gitu macam ada orang ikut. Tanya kedua, Pak A nombor 2 apa? Nombor marah. Tanya. Ketika dalam keadaan marah, ini maaf cakap ni banyak sangat dijelak ni, minta maaf Jadi dia masuk dalam keadaan takut. Maka dia takut, dia masuk. Rasa seram, baru zup masuk. Jadi dia masuk saja makin takut. Masuk bilik macam ada orang, tidur macam ada orang. Ada setengah dia tidur dengan orang ngorok sebelah dia. Ini sihir gagal nikah. Dengar dia nampak berdempis dia. Untuk peranjat, siapa ngorok sebelah aku? Itu maknanya sihir gagal. Jin tu jantan. Si jantan. Jadi ketika dia marah, sihir dah sampai tapi duduk kat pintu. Jadi dia marah mak dia, mak dia marah dia marah balik, jin tu masuk. Ataupun dia rasa sedih, dia rasa takut, benda tu masuk. Ini pintu dia masuk. Lalai dan ketika nafsu memuncak. Nafsu memuncak ni dengan melihat sesuatu yang tak elok. Tengok TV ke, tengok apa ke yang tak senonoh, nafsu memuncak, benda tu masuk. Apabila berlaku saja, tanda-tanda akan ketara. Pertama, wanita merasa benci berumah tangga. Pinangan yang datang dia tolak mentah-mentah. Dia tolak mentah-mentah, tak cukup, tak ada masak lagi. Datang depan pintu tolak, datang depan pintu tolak, baru telefon dah tolak. Dia punya alasan pun alasan keduniaan. Dia cakap dengan mak dia, mak saya tak nak kahwin orang tu sebab dia isap rokok. Alasan memang logik lah, tapi di sebalik tu dia sembunyi. Sebab lelaki tu dia kerja tak tentu, mak dia pun boleh terima kan. Sebab dia tu tak nak potong misai dia tebal, saya takut. Gitu lah. Dia punya alasan keduniaan. Pada alasan tu tak ada apa, itu cuma olok-olok je, trik saja. Itu dia. Kemudian lelaki yang bakal tunang, dia lihat wajah dia bodoh. Mula tengok gambar orang bagi, lawannya sebenarnya dia pun dah berangan nak kahwin lelaki ni. Tiba-tiba lelaki tu datang rumah, dia terperanjat lah, tengok hidung dia besar. Tengok ini tu lagi aku, lama ni ngeri. Tiba-tiba nampak misal tu tebal menentik, badan misal dia tipis, dia nampak tebal. Orang lelaki tu badan dia cantik, bodybuilder, dia nampak macam gemuk berlempon. Dia terus cakap dia, mak tak jadilah. Kau ni kenapa ni, orang tu jawatan ada, rupa ada, badan pun berkain, apa lagi? Tak nak, dia tak bilang. Mereka dia sendiri tanya, dia kata orang tu muka dia macam gini, macam itu. Jadi keluarga terperanjat, muka dia tak seperti itu. Itu dia. Ini saya gagal pernikahan. Ada satu orang Indonesia, dia duduk kat Malaysia, kahwin dengan seorang perempuan pun datang dari Jawa. Dia dah nikah. Hari-hari dia bantai bini dia. Balik saja kerja, bini dia balik dengan kayu sampai patah busuk. Habis saya pergi rumah dia, saya tanya, kenapa awak pukul bini awak ni? Dia kan tak ada saudara mara kat sini. Dia kata, macam ni saya tak pukul. Saya nampak muka dia macam buruk. Saya ingat buruk tu, saya balik. Bila saya tanya dia, rupanya dia datang dari Jawa, dia ada bawa satu keris, diikat dengan kain kuning. Dalam tu ada puteri. Jadi dia menceritakan saya, dia selalu tidur bersatu dengan puteri itu dekat ruang, tidur dekat ruang tamu. Dia tak mau tidur dengan bilik. Rupanya dia ada isteri lain. Itu dia. Dia ada bela-bela tu. Dia hari-hari dikemenyankan. Okey, kemudian mengalami sesak nafas, terutama lepas asar ke atas. Jarang waktu pagi, tapi asar mula masuk asar sampai senja dia rasa sesak.
dapat rasa sesak, rasa tak selesa. Itu orang tu terkena pembenci. Kemudian mengalami pening-pening kepala sekalipun telah mengambil ubat. Kita istilahkan migraine, sakit kepala atau bisa ataupun pening. Pergi doktor kata migraine. Sakit kepala lebih kurang ada 20 sebab. Secara kasar ada 20 sebab. Jadi awak sakit kepala bukan satu sebab. Dan sebab itu ada sakit kepala telan penedar dia hilang sekejap ni. 2 jam, 3 jam dia hilang. Lepas tu sakit. Ada kala sakit kepala sebab urat saraf tegang. Itu diurut boleh bantu. Ada kalanya sebab usus dia sumbat. Buang air besar 2-3 hari sekali disembelih. Ada kala sakit kepala sebab angin banyak kat kolon dia, sebu, selalu sebu. Ada kala sebab rungsing. Ada kala sebab jin kacau duduk. Ada kalanya sebab-sebab yang lain. Jadi sakit kepala bukan satu sebab, banyak sebab. Jadi boleh bantu dengan rawatan. Kalau ada gangguan, kita keluarkan benda itulah. Kemudian fikiran rungsing. Dia duduk, dia gelisah saja. Dan ini kes ni biasanya kalau kita rawat, keluar je jin tu spontan dia rega. Satu budak perempuan datang, dia gelisah, duduk depan saya pun gelisah saja. Saya tanya kenapa? Saya macam risau lah Ustaz. Risau apa? Tak tahu ni. Baca Quran, benda tu keluar saja. Tanya sekarang macam mana? Alhamdulillah, sekarang saya lapang. Saya syukur Alhamdulillah. Saya lapang, saya tenang. Jadi benda tu keluar saja, dia lapang. Itu dia. Kemudian kadang-kadang mengalami sakit perut yang berterusan. 2. Orang perempuan yang kena penggagal pernikahan ni, pelalau, biasanya sakit banyakkan kepala dengan perut. Yang ketiga, period dia jadi tak tentu arah. Lambat, cepat, sikit, banyak, tak menentu. Itu dia. Jadi boleh dibantu. Seorang perempuan terkena sihir ni, saya suruh dia sembahyanglah. Kalau ada orang datang, sembahyanglah istihara. Saya kata, dia pun sembahyang. Dia jawab, saya istihara, tiap kali istihara mimpi beruk. Dari istihara mimpi beruk, dia kata. Agaknya sudah awak beruk lah. Macam mana istihara mimpi beruk? Sembahyang hajat mimpi beruk, istihara mimpi beruk. Aduh, pening kepala. Supaya itu digangguan. Kadang-kadang mengalami sakit perut berterusan. Sering mengalami sakit-sakit di bahagian belakang di bawah. Belakang sini dekat tulang tengah ni. Tapi masalahnya sakit tu dicari tak jumpa. Dia rasa tak selesa belakang ni. Tapi kalau dicari dengan tangan jari dia cucuk nak cari kat mana, tak jumpa. Tapi duduk rasa sakit. Ini antara gangguan gagal pernikahan. Banyak sekali berlaku pada perempuan. Baik, apa sebab berlaku demikian? Antara sebab yang besar yang saya gaji, wanita yang suka duduk kat cermin. Itu dia. Dia dah beli apa, harus langsing. Dia dah makan body language semua kan. Jadi hari-hari dia tengok ukur. Pinggang dah berapa inci, dada berapa lebar. Jadi dia kunci pintu ada kat cermin je. Kulit dah licin macam apple ke belum, tangan dah halus semua. Hari-hari dia tak pakai baju, dia cek kat cermin nak tengok badan dia. Ini dia. Bila dia terdekat dengan tu, kebetulan ada jin datang kat situ. Kebetulan, masuk habis. Banyak kes yang berlaku lepas keluar tandas. Dan keluar tandas sakit terus jadi burung. Dia terus berkurung dekat bilik. Sehari suntuk daripada pagi masuk bilik, dia sampai malam. Kalau tak suruh keluar, tak keluar. Sat bilik je. Kalau masuk tandas 2 jam tak keluar. Tangan kaki semua kembang main air. Masuk bilik merah sampai 1 jam 2 jam. Balik sekolah bilik, balik kerja bilik penuh. Satu kes bila saya minta izin masuk bilik dia, dia kata boleh masuk bilik awak. Dia kata silakan. Bila saya masuk bilik dia, saya tengok tisu penuh bersepah-sepah. Tisu sana sini bersepah. Kasihan gangguan. Tisu-tisu bersepah sana. Jadi saya cakap dengan dia, awak mikir ni awak didamping jin jantan. Awak tahu dia tidur di jin laki betul? Kata betul. Hari-hari datang bersatu dengan dia. Tiap-tiap malam. Sampai tangannya macam tenggorak, harus jadi kurus. Kurus semua. Kaki semua jadi kurus. Muka jadi pucat, tak ada darah. Alhamdulillah kami bagi ubat dan kami bagi bantuan bacakan Quran, pulih. Minggu depan 2-3 minggu saya jumpa dia dah gemuk dah, muka dah lawa dah. Jari pun dah bulat-bulat. Dah boleh pindah, dah lawa dah. Jadi benda tu tidur dengan dia. Dia bersatu dengan dia. Tiap-tiap hari. Dahsyat. Alhamdulillah. Ada yang berlaku duduk depan saya kena heret. Tengah duduk ni, tengah buat-buat kat jin tu heret dia. Depan saya jalan. Kita pun tengoknya.
Ada yang depan saya dia terpelanting dari katil. Duduk kat katil terpelanting, lemuk terpelanting kat sana. Ada yang terpelanting dekat hospital. Saya pergi hospital, daripada katil sini melompat. Dia empat dekat dinding. Ada nyonya, ayo, macam mana dia. Hilibang lah. Hilibang. Melompat tu. Sampai terpaksa tutup ikat dengan kembis, kain ikat. Saya kata, kau nak keluar tak? Kalau aku keluar, orang yang akan mati sama dengan aku. Aku tak mau keluar. Cakap Indonesia. Boleh empat sampai kat dinding sana. Daripada ditaruh sana dia, empat kat dinding sini. Bukan rendah, over kepala kita terbang. Empat tu. Sampai 7 kali bedah, patah semua, pulang. Ini ke hospital saya pergi tengok. Oh, dahsyat. Ada yang pergi Rahim Abdi. Masa tu sulung rawat. Saya rawat orang lain, yang sulung pergi rawat dengan orang tu. Dia kena sepak depan kita, depan orang ramai. Waduh. Orang semua tengok, apa kena budak ni? Betul, tak betul. Campak sini. Semua tu, waduh. Saya, kenapa dia tumbuk aku? Berdemak. Dia baca-baca tak mau pergi. Saya pergi, saya gunakan kaedah pagar. Baca Quran, pagar gitu, dah senyap. Dia tumbuk tak sampai. Semua dia tumbuk ni. Orang tak nampak, tapi dia tumbuk depan halayak ramai. Berdebuk. Ada pakcik darwah kesian, dia panggil saya, bokok mata dia. Ustaz, dia tumbuk bapak Ustaz. Siapa tumbuk? Orang tak nampak, tangan besar, buk pada lebamnya. Lebam mata dia. Jadi saya duduk lepas main, dia tumbuk mata saya. Saya pun panggil dia tu, saya cekik dia. Kau buat apa orang tua ni? Aku minta ampun, aku kau hajar orang tua tadi. Aku cepuk dia. Dia kau pergi cepuk orang tua ni buat apa? Aku dah cepuk kau ni. Kau dah cepuk aku, cepuk lah. Baca dengan Quran, minta ampun, keluar. Jadi kes auzubillah, cepuk. Ada satu kakak baru-baru ni datang, asyik kita baling dia. Lagi kesian. Tengah duduk makan, gelas terbang. Benjol sini. Pisau terbang, benjol sini. Allah, teruk benjol semua kepala Ustaz. Sudu, pisau, gelap, lepas, letak untuk benjol daripada dapur terbang. Saya cek, saya kata dia ada dekat penjuru bilik awak sebelah sini, pergi siram. Dia ambil air, dia spray, bunyi. Spray, bunyi orang meraung. Bunyi meraung dekat. Saya kata spray lagi. Sampailah benda tu dah tak balik lagi. Tengah makan ni, makan gelap jatuh. Kepala benjol. Yang heran tu, laki dia kata apa? Tu orang buat lah, mana dia boleh terbang situ, anak awak balik. Laki dia menafikan 100%. Jadi kan dia ada something wrong lah. Sama ada laki itu pengamal ataupun laki itu dah kena sihir, jadi dia tak boleh fikir lagi. Ada kat rumah kena baling? Ada Ustaz kena baling dengan suami lah. Itu lain Okey. Kemudian yang selanjutnya, sihir mengikat tenaga batin. Ini pun dah jelas tadi, iaitu tenaga batin mati. Lelaki sudah tidak boleh bersatu dengan isteri dia. Ataupun wanita nak bersama dengan suami dia, berlaku 3 perkara. Kalau perempuan berlaku sama ada tersendat tulang, sendat daging, ataupun dia rapatkan, rapatkan perut dia tak mau beri. Ini dia. Jadi kalau ada isteri asal nak bersama dengan lelaki, dia rapat, dia grip badan dia bulat, sama dia terkena. Tak payahlah pujuk rayu pergi rawat dulu. Kalau dia pujuk rayu pun tak guna, pergi rawat dulu. Ini yang rawatannya kita menggunakan antaranya daun bidara. Ini mengikut setengah ulama. Ambil daun bidara 7 helai, tumbuk dengan batu. Jangan blender tu, malas tak jadi dia. Ambil daun tumbuk dengan tu halus-halus. Ini banyak dalam tulisan-tulisan ulama dulu. Tumbuk halus-halus. Bacakan ayat-ayat tertentu, taruhkan air, mandikan dan minumkan sikit. Ini membatalkan sihir yang jerat suami isteri. Yang pertama. Yang kedua, dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan, ambil kapak, dibakar kapak sehingga jadi merah, menyala. Kemudian yang kena sihir tadi, maaf cakap, kencingkan kat kapak tadi. Dia kencing ke atas kapak tadi sehinggalah penyalaan api tadi padam. Padam saja sihir itu batal. Itu antara rawatan. Yang kata mengarut, ni bukan saya cakap, ni ulama cakap. Jangan kita tak tahu semua mengarut aja. Itu kata Sayyidina Ali apa? Sayyidina Ali kata, An-nasu a'da'u ma ba'ilu ma jahilu. An-nasu a'da'u ma jahilu. Biasanya manusia ini jadi musuh kepada apa yang dia tak tahu. Ini bahaya. Bila kita tak tahu, jangan terus kata orang tu tak betul. Kalau kita dah tahu, kita kata tak betul, mesti ada hujah.
Jangan duduk sampai cakap tak betul orang tu cakap. Tu cakap orang tu cakap tak boleh. Jadi kita nak mengatakan orang tak betul mesti dengan hujah. Cakap kosong tak guna itu dia. Jadi apa saya cerita bab rawatan ni mungkin ada orang kata ngarut Ini dalam kitab Sahih Bukhari. Dan ada kalanya dalam kitab kata kalau orang kena ain lagi dasar. Kalau awak kena ain tu maknanya renungan mata. Awak dia berkawan dekat gelang, dia pegang badan awak. Awak dah lama tak jumpa, gemuk sekarang. Masya Allah, muka pun dah lawa, dah cantik. Balik pun sakit. Itu namanya ain. Jadi cara rawatannya, panggil orang tadi tu cuci semua anggota dia. Termasuk dalam kemaluan dia kena cuci. Maknanya dia kena cuci, ambil air, cuci muka, cuci tangan, apa semua. Ambil air, masukkan dalam kain dia, siram. Air tu tanah balik, mandikan orang tu. Ini dalam kitab kita yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi cuci muka, cuci tangan ni Rasulullah suruh buat. Seorang sahabat dia jatuh sakit. Rasulullah tanya, adakah sesiapa yang kau tuduh? Dia kata iya, dia kata si fulan. Jadi rupanya masa dia mandi, kawannya nampak. Dia kata aku tak pernah nampak kulit secantik kulit engkau. Lebih bersih daripada kulit anak dara dia. Dia lepas tegur balik sakit. Tak boleh bangun, tak boleh bergerak. Rasul tanya, adakah orang yang kau tuduh, mana yang kau sangka menyebabkan penyakit ni? Ya, fulan dan fulan. Panggil dia mandi, cuci muka, cuci tangan, cuci air dalam kain semua, masukkan, tak ada, siramkan kat dia. Dia siram saja terus sedar. Itu nampak dari segi cara tu macam tak betul tapi ini lagi kita ulama. Bukan kita kecil, ini kita besar yang diakui oleh para ulama. Ini antara cara merawat kena ain. Al-ainu haqqun pandangan mata itu memberi kesan. Okey. Jadi jenis mati batin ni ada kala dia jerut akal. Dia lemah tenaga lelakinya sebab akalnya yang dikacau. Ada kalanya jerut dia kepit. Dia kena sebab wanita tu kepit, tak boleh. Ada kalanya dia sendal, dia tersangkut pada wanita tu, sedap daging atau tulang. Ada kalanya pendarahan, wanita tu sentiasa berdarah. Ada kalanya jerut perawan, maknanya dia tidak boleh tembus. Dan satu dengan isteri tak boleh, terpaksa pergi doktor bedah. Dia panggil bedah dara. Kalau di Asia ni, di sini kurang dengar, tapi di Mesir, negeri Arab biasa. Bila suami nak bersatu tak boleh, dia terpaksa bedah, koyakkan dia punya dia punya dara dia. Maksudkan itu terpaksa dia bedah. Itu dia. Kemudian lemah syahwat ada dua. Satu dia mati terus, jam terus, tak ada 10% pun. Yang satu dia lemah, ada tapi tak kuat. Ada kalanya dia kuat tapi dia kena kat dinding terus mati. Dia. Kemudian ada kalanya tak boleh sentuh, air mani akan keluar dengan segeranya. Ini semua adalah antara gangguan-gangguan batin disebabkan gangguan halus. Jadi rawatan kita tak bahas. Kemudian muka surat 16 kita lihat ada ayat Quran tu ada tersilap cita. Awak tengok yang wa'auhayna sampai saghirin, sambungannya ialah ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Itu sambungan dia. Sementara ayat baris yang keempat, qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu, itu berakhir dengan walau karihal mujrimun. Baris yang ketiga selepasnya. Jadi kita taruh tanda sampai kepada baris yang ketiga wa qalabu saghirin, disambung dengan wa ulqiyas saharatu sajidin. Taruh hero jadi ayat ini ada salah tempat dibetulkan. Sementara ayat qala Musa akhirnya ialah sampai walau karihal mujrimun. Kemudian yang bawah tadi la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah zikirlah yang biasa kita baca. Baik, di bawah kita jelaskan sedikit kaedah pagar diri jadi kat situlah ada, selain daripada apa yang kita tulis secara ringkas, pagar diri yang paling penting pertama sekali adalah akidah kita. Nak kuatkan akidah dengan menuntut ilmu pengetahuan, terutama ilmu tauhid. Kita belajar di mana-mana masjid. Yang kedua, kalau kita nak pagar diri, kena banyak sabar. Banyak sabar menerima ujian Allah SWT. Banyak bersabar dalam segala urusan kehidupan. Kerana hidup itu adalah kesusahan. Nanti kita hidup ni sentiasa susah, kurang duit, kurang ini, kurang itu kan. Jadi kena sabar. Kalau kita tak sabar, gangguan-gangguan mudah mengganggu kita. Wallahualam. Sekarang kita masuk sesi soal jawab.